Okey, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Okey, saya Cikgu Sarini. Hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab kod arahan bagi mata pelajaran asas sains komputer tingkatan 3. Okey, hari ini kita akan belajar 4.1 iaitu pangkalan data dan SQL. Okey, apa yang murid boleh buat hari ini ialah murid boleh menerangkan maksud dan penggunaan pangkalan data dan juga structured query language iaitu kita panggil dia sebagai SQL. Okey, apa itu data? Data adalah fakta yang telah terjadi, memiliki makna dan dapat digunakan untuk pelbagai tujuan seperti proses penyelesaian masalah, atau dengan kata lain kita panggil dia sebagai data mentah. Okey, apa pula maklumat? Maklumat adalah data yang telah diolah atau diproses untuk memberi makna kepada pengguna yang menggunakannya dalam proses penyelesaian masalah. Okey, daripada data yang kita ambil tadi, kita boleh jadikan maklumat. Okey, data yang mentah tadi kita boleh proses dia untuk menjadi suatu maklumat yang boleh digunakan untuk orang lain. Okey, untuk proses data kepada maklumat ada 3 proses iaitu kita boleh mengumpul, kita memproses dan juga kita menganalisis. Okey, apa dia data vs maklumat? Apa perbezaannya? Data merupakan fakta mentah. Okey, ulangan dari tadi ya. Data adalah fakta mentah mengenai sesuatu perkara yang belum diproses, manakala maklumat ialah hasil daripada data yang telah diproses yang mempunyai makna dan berguna kepada pengguna. Contohlah cikgu ambil sini markah pelajar dan juga harga barang. Okey, maklumat yang secara mentah kita ambil daripada orang lain ataupun daripada mana-mana sumber, kita boleh proses dia, kemudian kita boleh jadikan dia sebagai maklumat. Contohnya lah, kita akan ambil prestasi pelajar, mungkin kedudukan pelajar ataupun kedudukan markah yang tertinggi bagi sesuatu subjek. Okey, ini dalam buku teks ada yang apa perbezaan data dan maklumat. Ini adalah contoh, kita ambil data dia adalah berkaitan dengan bunga. Kita ada pelbagai jenis bunga, ini kita panggil sebagai data mentah. Okey, kita kumpul semua maklumat, kemudian kita akan proses dan analisis dan kita akan dapatkan maklumat tersebut. Okey, itu adalah perbezaan data dan maklumat, sederhubung kait antara keduanya. Okey, so hari ini kita akan masuk 4.1.1 penggunaan pangkalan data dan SQL. Pangkalan data adalah ruang penyimpanan dan pengumpulan data secara berpusat bagi sistem berkomputer. Dan data yang disimpan dalam pangkalan data tanpa ada pengulangan data atau kelewahan data memproses kemaskini untuk memudahkan proses kemaskini. Dan pengurusan data berkomputer dia akan terbahagi kepada dua iaitu sistem fail dan juga sistem pangkalan data. Sistem fail biasa ataupun sistem fail secara mudah kita ambil sebagai sebelum konsep pangkalan data diperkenalkan, data dalam sistem komputer disimpan menggunakan sistem fail biasa. Oleh itu, sebelum anda mendalami konsep sistem pangkalan data, kita perlu tahu dulu apa konsep fail biasa. Okey, kita tahu ya, semua fail biasa tu ialah fail yang kita menggunakan kertas. Okey, jadi kita nampak bila kita wujudkan sistem fail biasa ini, kita akan menghindari dan mengulangi kesilapan yang sama. Maksudnya kita akan mengulang benda yang sama dalam fail yang berbeza tetapi maklumatnya yang sama. Okey, secara tidak langsung anda turut mampu mengendalikan proses pengalihan sistem fail biasa ke sistem pangkalan data. Okey, ini yang kita akan pelajari. Okey, konsep fail biasa juga dia menyimpan semua maklumat dalaman dan luaran berkaitan dengan contoh di sini projek, produk, tugas, pelanggan atau pekerja di dalam satu fail, sistem fail. Okey, pada kebiasaannya terdapat banyak fail dalam sebuah organisasi dan untuk langkah-langkah keselamatan setiap fail dilabel dan disimpan di dalam kabinet yang berbeza dan yang dikunci atau di lokasi yang selamat. Ini adalah konsep fail biasa. Ini adalah satu contoh
Okey, ini adalah sistem di universiti ataupun pengajian tinggi. Ini ada HEA iaitu Had Ehwal Pelajar, ini ada Had Ehwal Akademik, ini Had Ehwal Pelajar, ini adalah sistem bendahari. Okey, pembayaran yuran. Kita tengok dia ada berlaku pengulangan sistem fail dekat sini ataupun maklumat. Okey, dia ada banyak, nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fail yang berbeza. Okey, ini adalah sistem fail yang dahulu. Contoh kalau dalam sistem di sekolah pun samalah. Sebelum ada sistem APDM, semua guru kelas ataupun penolong kanan HEM, Had Ehwal Murid, menyimpan semua maklumat pelajar dalam satu sistem fail. Okey, apa dia ciri-ciri sistem fail secara manual atau fail biasa ya? Disimpan dalam fail kertas, disimpan di dalam rak, mengambil masa untuk menggunakannya untuk capaian, sukar kemas kini rekod dan memerlukan ruang yang luas untuk penyimpanan. Ini sekiranya kita menggunakan sistem fail secara manual. Okey, kita tengok apa dia ciri-ciri sistem fail secara elektronik. Menggunakan komputer, data direkod dalam fail komputer, data disimpan dalam storan komputer dan rekod senang dikemaskini serta menggunakan masa yang singkat untuk mencapainya. Okey, contohlah kalau cikgu nak mencari satu nama ataupun maklumat tersebut, maklumat pelajar, cikgu tak perlu cari fail untuk cari contoh nak dapatkan nombor telefon dia. So, menggunakan sistem fail secara elektronik ataupun sistem APDM, okey, secara online, cikgu boleh mendapat di mana-mana sahaja, berada untuk mendapatkan maklumat tersebut. Okey, ini adalah ciri-ciri sistem fail secara manual dan elektronik. Okey, ada di dalam buku teks. Okey, boleh tengok ya, tempat penyimpanan data secara manual dan juga secara elektronik. Okey, ciri-ciri sistem pangkalan data. Ada 4 ciri-ciri pangkalan data. Pertama, data boleh dicapai dalam pelbagai pihak secara serentak. Maksudnya kita boleh gunakan secara serentak. Mungkin satu data kita boleh gunakan, contoh ada 10 orang guru nak mengakses kepada satu orang pelajar. Jadi semua guru tu boleh mengakses data secara serentak. Ataupun contohlah sistem SAPS. Okey, sistem peperiksaan ataupun penilaian markah. Mempunyai kata laluan dan sandaran data. Maksudnya kita ada password lah. Kita nak masuk kepada sistem pangkalan data, kita perlukan satu password ataupun kata laluan. Kawalan data secara berpusat. Contoh kalau kita gunakan sistem pangkalan data APDM, kawalan data kita dikawal oleh KPM. Okay, dia bukan dikawal oleh pihak sekolah. Jadi sekiranya anda bertukar sekolah, walaupun pergi ke Sabah, Sarawak, Johor, Kelantan, Terengganu, anda tak perlu membawa semua maklumat dari pihak sekolah. Anda hanya maklumkan kepada pihak sekolah yang baru dan dia boleh mencapai data anda secara segera ataupun automatik. Data boleh dikongsi oleh pelbagai pihak. Maksudnya semua maklumat yang kita dapat, kita boleh kongsi dengan pelbagai pihak secara serentak ataupun secara sama. Contoh cikgu bagi tadi maklumat berkaitan dengan nota pangkalan data dalam Telegram. Semua pelajar kelas 3 amanah dan 3 bestari boleh mengakses data ataupun maklumat yang cikgu bagi secara serentak dengan cara download. Okey, walaupun sekarang dalam musim PDPR ni, walaupun kita tak berjumpa, tapi anda boleh masih mengakses semua maklumat data daripada cikgu di tempat masing-masing. Okey, itu maksud bukan data lah, itu maksudnya dalam bentuk maklumat. Okey, fungsi sistem pangkalan data. Okey, ada dua fungsi sistem: membina sistem pemprosesan data yang cekap, dan yang kedua ialah menyepadukan koleksi data. Kita boleh pelbagaikan data. Maklumat, contoh cikgu bagi maklumat murid. Cikgu nak dapatkan maklumat murid, kita boleh pelbagaikan. Contoh cikgu nak cari berapakah gaji, berapakah macam mana dia punya berapa bilangan adik-beradik, nombor telefon, penjaga, semua kita boleh dapatkan daripada koleksi data dalam sistem pangkalan data.
Okey, kelebihan sistem pangkalan data ada 4 dekat sini. Memudahkan capaian, pengurusan dan proses kemas kini. Tiada pengulangan data. Okey, tidak ada pengulangan data repetition bagi data yang diberi. Meningkatkan integriti data. Okey, integriti itu maksudnya kita punya dari segi kejujuran kita menyimpan data tersebut. Meningkatkan keselamatan data. Okey, kita boleh tengoklah data kita lebih selamat sebab apa? Kita ada password. Okey, ini ada contoh fungsi, kebaikan dan contoh kegunaan sistem pangkalan data. Okey, kamu boleh tengok dekat dalam buku teksnya, fungsi, kebaikan dan juga contoh. Contoh yang digunakan sini ialah sistem inventory barangan di pasaraya. Kita tengok kalau dekat pasaraya kita ada banyak barang yang tiba, so kita perlu simpan dalam sistem. Contohnya maklumat barang tersebut, harga dia. Okey, kemudian barulah kita boleh gunakan barcode untuk membeli barang tersebut. Kalau kita guna sistem yang lama, kita takkan tahulah berapa dia punya pengeluaran dan juga penerimaan. Okey, yang ini selalu kita guna. Sekarang dah 2 tahun kita guna, iaitu sistem analisis peperiksaan sekolah, iaitu SAPS. Okey, SAPS ni kita boleh capai di mana-mana sahaja. Anda boleh dapatkan maklumat markah. Okey, cikgu pun boleh key in dekat mana-mana je. So, ini adalah contoh pangkalan data. Okey, ini contohnya. Contoh kegunaan pangkalan data di perpustakaan. Kita nak mencari buku, kita hanya akses pangkalan data dalam sistem berkomputer. Kita just title, masukkan nama title atau penulis. Kita type saja pada search dekat pangkalan data sistem perpustakaan. Dia boleh bagi tahulah di mana tempat atau kawasan yang kita boleh dapatkan buku untuk dipinjam. Okey, pasaraya contoh tadi. Kad kredit. Okey, ini yang paling penting. Kita tengok kita boleh guna kad kredit kita di mana-mana sahaja. Okey, bila kita dah membuat kad, kita buat kad kredit, debit card, maklumat kita semua berada dalam sistem bank tersebut secara berpusat dan kita boleh gunakan di mana-mana sahaja. Okey, kelemahan sistem fail. Tidak boleh dicapai secara serentak oleh banyak orang. Okey, kalau kelebihan tadi, kelebihan sistem elektronik atau pangkalan data dia boleh dicapai secara serentak. Maka kelemahan sistem fail pula dia tidak boleh dicapai secara serentak. Tiada jaminan keselamatan data, maksudnya orang boleh curi ke, boleh pergi bawa ke mana-mana maklumat fail tersebut bawa balik rumah. Okey, contohlah benda tu penting sangat tapi dia bawa balik rumah. Bila berlaku kehilangan, nampak kat situ akan berlaku kelemahan sistem fail. Wujud kelewahan data. Okey, kelewahan ni kita akan tengoklah sama ada keciciran ataupun tidak keciciran ataupun tidak dikemaskini dengan betul lah. Okey, sukar berkongsi data. Contohlah cikgu nak guna banyak data tersebut, kita nak berkongsi secara ramai-ramai. Tetapi file tu ada satu je. Jadi kita tak boleh bawa balik rumah, tak boleh buatlah secara bersama-sama. Jadi data tersebut dia akan jadi satu saja, tak boleh berkongsi. Okey, ini adalah kelemahan konsep file biasa, pengulangan data. Okey, tengok ya, sama je macam tadi. Data lewah, data yang ada direkod dan disimpan dalam 2 atau lebih fail. Maksudnya benda tu jadi banyak. Okey, data lewah tu maksudnya sepatutnya benda tu satu saja tapi kita dah repeat, kita akan buat banyak kali. Itu maksudnya pengulangan data lewah dalam pengulangan data. Ketidakselarasan data, kawalan data yang lemah. Okey, ini pengasingan data. Kebersandaran format data, maksudnya format tu kita sentiasa bertukar-tukar. Ikut contoh, datang bos baru, dia tukar format baru. Datang bos lain, dah tukar lagi format lain. Okey, itu contoh kelemahan. Ketidakbersandaran fail yang format berlainan dan tidak serasi, kita biasanya up to date lah. Kesukaran mewakilkan data organisasi, maksudnya sukar untuk menghubungkan antara satu jabatan dengan organisasi. Ini kelemahan. Okey, evolusi sistem fail kepada sistem pangkalan data. Ini yang bila kita dah tengok bila sistem yang terkini. Contoh kalau APDM, aplikasi pangkalan data murid, sebelum ni dia menggunakan sistem fail secara filing lah. Kemudian kita ada sistem maklumat murid SMM.
SMM dia menggunakan pangkalan data tetapi bukan secara online. Okey, SMM, Sistem Maklumat Murid. Okey, dalam tahun dalam tahun 2005 ke atas. Okey, dan 2005 sehingga tahun selepas ada aplikasi pangkalan data, kita guna sistem maklumat murid tetapi secara offline. Okay. Kemudian baru kita ada APTM secara online. So kita nampak evolusi sistem fail kepada sistem elektronik tetapi offline, dan seterusnya kepada sistem pangkalan data secara online. Okay, ini adalah ciri-ciri dia. Okay, kamu boleh tengok di dalam buku teks. Okay, kita dah mengulang benda yang sama dekat sini. Okay, akhir sekali hari ini ialah Structured Query Language. Okey, apa dia SQL? SQL ialah capaian data dan maklumat dalam pangkalan data dilakukan melalui penggunaan bahasa pengaturcaraan SQL. So kita ada satu bahasa pengaturcaraan yang kita panggil SQL lah untuk database. Okey, SQL ialah bahasa pengaturcaraan aras tinggi generasi yang keempat yang menggunakan arah-arahan yang mudah difahami. Okey, yang mudah untuk difahami. Contoh select. Okay, kita ada form. Okay, kita ada banyaklah bahasa SQL. Yang itu yang kita perlu faham sebelum kita buat satu sistem. Okay, SQL digunakan untuk menyimpan, memanipulasi dan mendapatkan data daripada pangkalan data. So ini adalah dia akan jadi satu penggerak bagi sistem pangkalan data. Okay, pangkalan data itu tidak berdiri sendiri. Dia perlu ada satu pengaturcaraan yang perlu dibina untuk menjadikan dia satu sistem. Okay, itu adalah SQL. So, itu yang kita akan buat bagi projek database kita tahun ni. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay, sekian, terima kasih. Esok kita akan mula kelas tutorial pada jam 1 hingga 2 bagi ulang kaji pangkalan data dan juga SQL. Okay, sekian, terima kasih.